Assalamualaikum semua, kembali bersama. Untuk video kali ini aku nak review filem terbaru arahan Adrian Tay. Filem berjudul The Assistant. Okay, gila hype cerita ni, seriously. Kat mana-mana aku tengok kan, internet asyik keluar iklan cerita ni je. So aku difahamkan filem ni dia hantar ke Far East Film Festival dekat Italy. Good for them, congratulations. Tapi itu semua tak bermaksud aku akan suka cerita ni. Masa aku kat panggung nak beli tiket, aku actually ada dua pilihan sebab ada dua filem tempatan. Sama ada aku nak tengok filem Tiga Janda ataupun filem The Assistant. Aku kena buat pilihan sebab aku tak nak tengok dua-dua. Kan? Sebab banyak lagi movie lain yang aku nak tengok. So aku kena buat pilihan sama ada aku nak tengok Tiga Janda ataupun The Assistant. Filem mana yang aku rasa berbaloi dan filem mana yang aku rasa aku nak review. So for obvious reason, aku pilih The Assistant. Mestilah kan, sebab filem ni diarahkan oleh seorang director yang terkenal iaitu Adrian Tay. Walaupun dua movie dia sebelum ni pada aku tak berapa suka sangat. Pada aku is not really that good. My personal opinion iaitu cerita Wira dan cerita Pasal Kau. Tapi filem Pascal masih bagi impact untuk aku terhadap Adrian Tay buat masa sekarang. Tetapi malangnya aku rasa pilihan aku salah sebab tidak memilih Tiga Janda. Sebab pada aku cerita The Assistant ni dia tidak mencapai apa yang aku harapkan. Mungkin kalau aku memilih untuk tengok Tiga Janda, at least mungkin aku boleh bergelak ketawa. Mungkin. Untuk filem The Assistant ni, pada aku dia mempunyai cita-cita yang sangat besar. Tetapi pada aku dia tidak dapat menggendong cita-cita dia sendiri. Untuk filem The Assistant, konsep dia pada aku tidak asing untuk filem-filem barat. Banyak filem-filem Hollywood pernah mengeluarkan filem-filem yang berkonsepkan sama. Dan tidak boleh nak dinafikan filem ini dipengaruhi oleh filem-filem tersebut. Sebagai contoh, watak Feroz lakonan Hairul Azin, obviously pada aku dia carbon copy watak Tyler Durden dari filem Fight Club lakonan Brad Pitt. By the time watak Feroz tu keluar, aku memang seriously terus ingat Fight Club. Especially bila tengok dia punya appearance tu. So halfway of the movie, aku more or less dah boleh agak apa akan jadi dalam filem ni. Cerita dalam filem ni bukanlah exactly macam cerita Fight Club. Tetapi bila dah ada elemen yang sama tu, dia ada satu elemen yang sama macam dalam Fight Club, aku dah boleh agak apa yang akan terjadi dalam filem ni. But itu bukan isu utama aku actually untuk filem ni. But I still wish they try to do it better lah. Tapi more or less aku boleh terima benda tu. It's okay kalau nak tiru sikit, I have no problem, no big deal. Apa yang aku dapat perhatikan dalam filem Adrian Tay, dia selalu nak try to create his own world. Tetapi pada aku dia selalu ada isu dari segi logistik. Macam dia tak mengendahkan that aspect of the movie. The world building yang dia try to buat dalam filem dia selalunya doesn't feel real or believable. Based on what story you want to tell, pada aku you need to have a clear picture. The world yang kau try to build. Kalau benda tu disjointed, dia akan pull the audience out from the movie. Pada aku, kalau kita tengok filem Samsul Yusof, macam KL Gangster tu semua, Samsul Yusof did better dalam movie-movie dia. But that is not supposed to be your benchmark lah kan. Especially idea untuk cerita ni pun is not really original from Hollywood movie, so why don't kau follow dorang punya example. Untuk filem ni, dia punya approach tak ada kena-mengena dengan tema filem ni. Dia bukan macam filem Dan Syed Interchange. Dalam filem tu, the world building play a role dengan tema of the story dan dia punya karakter. Untuk filem ni, aku tak rasa benda tu sebab filem ni pretty much straightforward tapi ada twist. So cerita ni pada aku dia punya approach lebih kurang macam filem Adrian Tay sebelum ni iaitu Wira. Dia tak ada nak really tackle deep down human psychological trauma ke apa. It's not about a human story.
the abnormal karakteristik yang ada dalam filem ni pada aku just to serve the plot, because the whole point of the story doesn't really want to fix the flawed character but just want to show what he can do. Sebab at the end of the day, you still doesn't really know who is this guy. Aku tak cakap benda tu salah. Aku tak cakap approach tu salah. There's no right or wrong here. Cuma kalau kau menggunakan that particular element, you should poke a little deeper. Satu lagi yang aku boleh katakan, skrip dia pada aku kurang berkesan. Mungkin untuk orang luar tengok, orang outside Malaysia tengok, dia tak akan rasa janggal sebab dia tak, obviously tak faham bahasa Melayu. Tapi untuk penonton yang memang cakap Melayu macam aku rasa sedikit janggal. Terutamanya watak Aidil Putra. Pada aku macam nampak sangat yang dia hafal skrip yang ditulis oleh orang bukan Melayu. Itu yang aku rasa lah bila tengok tu kan. Bila dia bercakap tu macam aku tak rasa orang kita cakap macam tu. Again, benda tu dia pull me out from the movie. Tapi itulah, mungkin kalau Mak Saleh tengok, dia baca subtitle, dia tak rasa that janggal. Tapi untuk aku rasa macam karakter tu bukan local punya karakter. So it's very hard for me to relate dan memahami apa yang dia cuba sampaikan. Sebab kita tahu dia orang Melayu tapi dia cakap macam tu. So pull me out from the movie. So overall, pada aku the script dialogue is bad pada aku. The story is predictable and some of it questionable. And aku tak nak spoil apa-apa kat sini sebab aku tahu banyak orang interested nak tengok filem ni. Dia punya action sequence, obviously akan ada action sequence sebab ada Hairul Azrin. Tetapi malangnya tak ada action sequence yang really memorable. Ada satu scene yang dekat bangunan lampu merah kan, tempat drug dealer or something tu. Aku rasa unwatchable lah untuk aku. Seriously, that particular sequence, the whole thing unwatchable lah. I don't know why, but no, not for me. So in general, pada aku tak ada benda sangat yang aku boleh celebrate dalam filem ni. Watak Hairul Azrin pada aku, dia just go all out crazy. So aku rasa dia having fun dalam filem ni. Aku rasa Hairul Azrin mungkin paling happy sekali dalam ni. Dia boleh menjiwai watak tu dan dia boleh improv kau-kau dan dia dapat bertumbuk dan buat stunt. Basically dia dapat buat apa benda yang dia suka. So actually aku enjoy tengok dia. And memang nampak dari air muka dia, I'm so happy doing this. And aku nampak lah dekat air muka dia. Untuk watak Aidil Putra, very difficult for me. Sebab dia punya dialog pun macam tu, cara dia bercakap pun macam tu. I don't know. Aku tak dapat sangat nak relate dengan karakter dia. I know karakter dia pasal apa. Dia ada masalah minda. Aku tak nak spoil lah kan. Tapi no lah, it doesn't work lah for me. Okay, aku rasa tu saja review aku untuk filem The Assistant ni, tanpa sebarang spoiler aku rasa, kecuali untuk orang yang dah tengok cerita Fight Club. Untuk aku rate filem ni 2 bintang saja. Pada aku, kita tak boleh dah nak bagi kredit hanya untuk effort or konsep or story idea, terutamanya untuk established director. Kalau dah ada bajet juta-juta pun, hasilnya pada aku still tak setimpal or questionable. Mungkin in the future boleh use different approach. Pada aku, weakness in this movie is very clear dan aku tak rasa budget is the problem. Right? Aku rasa itu saja untuk video aku kali ini. Kembali untuk video seterusnya. Assalamualaikum dan ciao.